banyak sangat ayatnya. Yasmin belum mute. Jadi 2 minggu lepas kita telah stop pada ayat yang Allah gambarkan kepada kita kan, maknanya satu gambaran yang Allah nampakkan ataupun Allah paparkan kepada kita sebagai satu supaya kita fikirkan ataupun supaya kita gambarkan suasana apa yang akan berlaku apabila berada di ni bukan di mahsyar lagi kan, maknanya masa dah nak masuk neraka kan. Jadi maknanya kat situ Allah ingatkan kita kalau ikutkan kat situ kan, maknanya kita tak ni kan, tapi nak kata benda tu tak berlaku lagi, benda tu tak berlaku lagi, tapi Allah dah bagi Allah dah bagi clue pada kita yang mana kesudahan kan bagi orang yang masa kat dunia dia ingkar ataupun dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman dengan Nabi Allah. Jadi kat situ Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kepada kita bahawa mereka ni akan dicampak ke dalam neraka Allah kan. Maknanya gambar Allah menggambarkan kepada kita keadaan yang akan menimpa mereka pada suatu hari nanti. Ni nak kata dalam keadaan dicampak dalam neraka, lepas tu merau-rau menangis kan, minta pertolongan daripada orang lain. Jadi nak kata ni semua ni Allah dah bagi gambaran supaya kita kita bayangkan benda tu, dan digambarkan kepada kita juga. Dia kata tu Jahannam kan, maknanya betapa Jahannam tu sendiri, neraka itu sendiri, dia kata merata-rata tubuh mereka kan. Yang mana dalam ayat ni iza auzubillahi minasyaitanir rajim, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur kan. Maknanya Allah nak menggambarkan kepada kita apabila dia kata dicampakkan ke dalamnya. Maknanya apabila jasad-jasad manusia dicampakkan ke dalam neraka tu, dia kata sami'u laha syahiqan kan, maknanya nak kata kita akan mendengar suara tu, suara teriakan tu kan, suara teriakan syahiqan wa hiya tafur kan, maknanya teriakan kesakitan kan. Maknanya kita boleh bayangkanlah, mungkin itulah nak katanya kat sini kadang-kadang kita ni contoh kan, kita ni orang perempuan banyak duduk kat dapur, banyak masak kan. Kita kadang-kadang tak terfikir kan, tak terfikir dan tak terbayang bila kita masak tu. Pernah tak kita terbayangkan, contoh kita bakar ikan ke, bakar ayam ke kan, pernah tak kita tergambar bayangan di neraka kan, di neraka yang manusia ni bukan kalau ikan, kalau ayam tu kita dah siang-siang dia kan potong-potong, ni satu badan manusia ni dibakar api kan. Maknanya kalau mungkinlah kalau kita tengok berlaku kebakaran tu, mungkinlah kalau jarang-jarang yang kita nampak kan, maknanya manusia yang terbakar kan. Tapi maknanya nak kata macam mana digambarkan kepada kita keadaan manusia yang kita kata merau-rau kan, yang kalau kita baca dalam surah Yasin ke, yang pasal kulit, yang kulit berganti. Ni Makcik Piah ni cari Makcik Piah ke tempat ni. Siapa ingat yang nak kata siapa ingat ayat yang pasal kulit bersalin tu? Ingat tapi tak tahu surah kat mana. Tak, ayat tu ingat tak ayat tu bunyi macam mana? Satu ayat yang cerita al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu
yaksibun. Yang tu nak cerita bahawa mulut-mulut dikunci. Okey. Tu yang mulut dikunci, tangan bercakap tu. Tapi yang nak kata yang ayat yang menceritakan tentang manusia ni, nak kata yang rasa sakit tu di kulit. Sebab tu maknanya kulit tu balik-balik Allah gantikan kan. Badalna, saya ingat ayat tu je, badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab kan. Maknanya nak kata Surah An-Nisa kat tu. An-Nisa 56. ayat dia bunyi macam mana? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Ayat tu. Kullama, betul. Nadi Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa kata sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat kami, bi ayatina sanuslihi sawfa nuslihim jahannam naron kullama sawfa nuslihi nara kullama nadijat juluduhum. ayat dia badalna kullama nadijat juluduhum gitu. Setiap kali kulit tu masak, badalnahum juludan ghairaha. Okey, ambil catat ayat tu. Ayat surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 50? 56. An-Nisa ayat 56. Jadi nanti boleh saya balik lah kan. Nak kata macam mana digambarkan kepada kita. Ni cerita orang kafir kan. Tapi bagaimana adakah orang Islam tak rasa benda ni kan. Jadi janganlah ada ciri-ciri yang kekufuran tu kan. Nak kata Allah akan bakar supaya sehingga masakkan. Kita boleh bayang tak masaknya kulit tu. Bila dibakar sampai keluar minyak kan. Kalau masak tu keluar minyak tu maknanya masaklah daging tu kan. Dia kata kullama nadijat. Nadijat tu maksudnya masak. Setiap kali dah masak dia kata kulit tu, maka Allah gantikan kulit baru kan. Badalnahum juludan ghairaha kan. Maknanya Allah akan gantikan kulit lain liyadhukul azab supaya manusia tu akan rasa azab. Sebab apa? Rasa tu hanya pada kulit kan. Maknanya kulit tu bila dah hangus, dia tak rasa dah kan. Jadi sebab tu maknanya Allah akan ganti kulit baru kan. Bila ganti kulit baru, bila kena lagi bakar, dia rasa lagi sakit tu kan. Jadi maknanya nak kata sakit tu duduk pada kulit kan. Sebab tu Allah kata bila setiap kali masak, maka Allah ganti dengan kulit baru liyazukul azab. Tujuannya kenapa ganti kulit baru? Tujuannya Allah kata untuk supaya mereka tu merasai azab Allah Subhanahu Taala tu. Okey. Jadi surah An-Nisa tadi ingat Jadi tu sebenarnya ada lagi ayat-ayat lain maknanya ayat-ayat yang nak menjelaskan keadaan di neraka tu kan. Maknanya nak kata betapa Allah Subhanahu Taala dia bukan suruh kita hanya baca Quran ni, tapi sebaliknya dia nak suruh kita tadabbur dan cuba imaginekan kan. Maknanya kita gambarkan macam mana kan. Maknanya bila kita menggambarkan kengerian kan, kengerian suasana di neraka tu menyebabkan hati kita akan rasa insaf kan, maknanya rasa takut kan, maknanya dia akan mengajar kita ataupun akan membenteng kita supaya tidak melakukan sesuatu benda yang dilarang oleh Allah SWT ataupun tidak membuat sesuatu yang Allah dah ingatkan kepada kita kan. Jadi sebab tu kat sini Allah gambarkan kepada kita inilah akibatnya bila orang kufur kepada Allah SWT, orang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sediakan bagi mereka azab jahannam tu, wabi'sal masir kan, maknanya seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian dicerita tentang maknanya suasana kan di neraka kan. Ni saya ulang sikit suasana di neraka yang dikata hampir-hampir sampai nak pecah kan. Tamayyazu takadu tamayyazu minal ghaiz kan, maknanya nak kata hampir-hampir disebabkan kemarahan neraka tu kan. Setiap kali maknanya nampaklah neraka tu kalau macam mana ada bunyi maknanya sampai mengeluarkan bunyi, nak kata tak sukanya neraka tu bila orang masuk dalam dia, jadi sampai dia menampakkan kemarahan itu. Tamayyazu minal ghaiz kan, maknanya ghaiz tu marahlah maksudnya. Jadi setiap kali dikata kullama ni maksudnya setiap kali. Ni saya tak boleh nak nampak kan.
setiap kali dicampak padanya faujun, maknanya setiap kali manusia manusia dicampak ke dalam neraka tu, maka mereka akan ditanya oleh khazanatuha, maknanya penjaga neraka. Siapa penjaga neraka? Malik. Malik. Ada macam piah. Okay, malaikat Malik. Jadi Malik Ridwan syurga kan. Jadi Malik neraka. Jadi nak kata kat sini sa'alahum khazanatuha, maknanya dia akan penjaga neraka tu akan bertanya kepada orang yang dicampak ke dalam neraka tu, tidakkah dia kata alam ya'tikum nadhir, kan, maknanya tidakkah sampai kepada kamu orang yang datang memberi peringatan, kan. Jadi kat sini dijelaskan, dia kata penjaga-penjaga jahanam bertanya, kenapa kamu menjerit meraung-raung pada hari itu? Tidakkah kamu pernah diceritakan bahawa apa yang berlaku ini akan berlaku, kan? Maknanya nak kata Allah dah bagi mindset awal dah, kan? Tolong mute. Halimah Yusuf, tolong mute. Okey, siapa Khalisha pula. Siapa ni? Elisa. Elisa boleh tolong minyak kalau ada. Jadi nak katanya kat sini itu yang Allah dah bagi gambaran awal. Sebab tu dia kata alam ya'tikum nadhir. Maknanya Allah dah bagi gambaran awal. Dia kata maknanya malaikat penjaga tu dah akan tanya. Dia kata tak, maknanya kamu ni tak pernah dicerita ke? Maknanya tak ada orang ke yang cerita kat kamu apa yang berlaku hari ni? Apa yang akan berlaku hari ni? Maknanya apa yang akan berlaku tu maksudnya yang itulah, maknanya Allah cerita ni yang akan berlaku nanti, kan. Maknanya tak ada orang ke cerita kepada kamu. Tak kiralah ceritakan tu sama ada Nabi ataupun pengikut-pengikut Nabi, kan. Jadi sekarang ni Nabi dah tak ada, pengikut Nabi dah. Maknanya orang-orang yang buat kerja dakwah lah, kan. Maknanya tu, kalau kita yang buat kerja dakwah, kita lah. Maknanya kita lah yang akan mengambil saksi, kan. Maknanya sebagai penyambung, pewaris Nabi yang menyampaikan ajaran Islam ni kepada mereka yang belum sampai, kan. Okey. Jadi kat sini dia kata qalu bala qad ja'ana nazir. Okey. Jadi nak kata ayat ni sebagai satu pengiktirafan, kan. Nak kata pengiktirafan bahawa mereka ni pernah pernah disampaikan, pernah diceritakan, tapi fakazzabna. Okey. Maknanya kat sini kita kata macam jawapan yang kita kata jawapan apa kita kata ni? Nak kata apa Menyesal ke? Nak kata menyesal. Mendusta. Qalu bala qad. Alasan. Alasan. Macam mana? Nak kata jawapan bodoh ke macam mana? apa bahasa yang ni sesuai. Jadi nak kata kat sini kalau dulu boleh cakap berangin, kan, kita kata cakap sombong masa kat dunia, kan. Masa kat dunia tu boleh cakap sombong lah. Tapi bila hari akhirat ni kita tak ada nak pergi mana dah, kan. Tak ada nak buat alasan mana dah. Jadi nak tak nak terpaksa bercakap benar, kan. Bercakap benar apa? Betul lah dulu kami berdusta, kan. Maknanya dah ada orang datang beri peringatan, kan. Maknanya dah ada Nabi datang memberi peringatan, dah ada orang sampaikan, kan. Ada orang ingatkan. Tapi dia kata fakazzabna, kan. Maknanya ni yang kita kata, maknanya jawapan yang bodoh lah, kan. Dia tak ada nak sindung dah. Maknanya dia kena cakap lurus, cakap benda. Kena cakap, tak tahulah bahasa apa nak cakap. Gitulah nak ceritanya. Maknanya dia tak boleh nak menyembunyikan dah, tak boleh nak berbelok dah. Dia kena bercakap benar.
kan, bercakap benar, memang ada orang datang, tapi itulah kami telah berdusta kan. Kazzabna, kami telah mendustakan kan. Wa qulna, dan kami berkata wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir kan. Tapi lepas tu Allah cerita kan. Allah cerita, maknanya ni baru penyesalan kalau tadi tu pengakuan. Okey, tadi pengakuan. Yang atas ni pengakuan pengakuan maknanya nak kata bukan tak sampai, sampai je, tapi kami ni bodoh kan. Kami ni bodoh. Kami tidak dengar. Kami berdusta, maknanya membodohkan diri lah. Okey. Kami yang mendustakan dan kami mengatakan apa yang diturun, maknanya apalah kan, maknanya macam meremeh-remehkan lah kan apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Rasul kan, semua-semua tu in antum illa fi dhalalin kabir kan. Jadi nak kata kat sini ni baru ayat yang ke-10 ni baru dah nak cerita tentang penyesalan penyesalan waqalu waqalu, mereka berkata lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maknanya kat sini baru nak cerita tentang penyesalan kalaulah dulu kan, kalaulah dulu kami masih kat dunia tu, kami dengar, kami berfikir nasma' maknanya kalau kami dengar, au naqil kalaulah kami dulu berfikir apa yang diturunkan ni adalah daripada Allah, memang benar kan, maknanya Al-Quran tu benar. Dia kata ma kunna fi ashabis sa'ir, maknanya nescaya hari ini kami taklah termasuk dalam golongan yang masuk dalam neraka sa'ir tu kan. Jadi pada hari itu dia kata fa'tarafu bi zambihim, maka pada hari itu mereka telah mengiktiraf dosa-dosa mereka, fasuhqan li ashabis sa'ir, maknanya layaklah mereka tu masuk dalam neraka sa'ir. Okey, jadi nak kata kat sini ni dia kata pada hari ini manusia akan mengaku kerana tidak ada jawapan lain yang dapat diberikan. Mereka tidak mampu lagi berbohong kerana di hadapan mereka adalah malaikat dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Segala catatan telah ada, apa gunanya berbohong? Berbohong artinya mereka telah menampakkan kebodohan mereka. Berbohong tidak memberi apa-apa erti kepada mereka. Lalu mereka mengaku memang telah ada Rasul. Ni semua saya dah cerita tadi. Telah ada Rasul memberi peringatan dan juga memberi amaran. Telah ada manusia yang menjadi pengikut-pengikut Rasul yang bergelar pendakwah ataupun da'i yang datang menceritakan semua ni. Okay, kan? Tapi nak kata mereka sendiri kan. Telah ada pendakwah-pendakwah yang datang memberitahu apa yang akan berlaku selepas mati dan hari akhirat. Tapi dia kata aku mendustainya, tidak percaya dan membuat indah tak indah kepada cerita mereka. Aku sibuk dengan dunia aku busy dengan mengikut amalan kebaikan dan juga kemarahan. Maknanya bukan tak ikut, malah tak menggalakkan orang pula ikut kan. Bahkan lebih teruk lagi dia kata dari manusia ini mengatakan bahawa apa yang diceritakan oleh pendakwah ataupun Rasul adalah bohong belaka. Okey. Kalau dia tak ikut satu hal, tapi kalau dia tuduh lagi kata ni bohonglah, ni bukan dari Allah lah, ataupun apa-apa lagi, tu lagi bahaya kan. Okey. Kemudian seterusnya ayat yang ke-12, innalazi. Okey. Hari ni kita sambung yang ni. Lambat. Sejam dah. Setengah jam dah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Okey, sesungguhnya orang-orang yang takut, yakni takut melanggar hukum Allah, hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat. Maksudnya yakhshawna rabbahum bil ghaib tu maknanya takut berbuat sesuatu melanggar hukum Allah bil ghaib. Bil ghaib tu maksudnya ketika tidak dilihat oleh orang ataupun ketika tidak dilihat oleh manusia. Mereka tidak akan melihat dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Ni maksudnya, yakhshawna rabbahum bil ghaib tu maksudnya dia tak berbuat kejahatan ataupun tak buat maksiat ketika tidak ada orang melihat dan juga ketika tidak melihat azab. Faham tak? Maknanya kalau kita dah tengok
betapa seksanya kan azab orang yang buat kesalahan. Maknanya ingat kalau dulu umat dulu kalau buat silap terus Allah datangkan bala kan, terus Allah datangkan azab. Jadi kera. Tak pergi sembahyang Jumaat, jadi kera, balik tengok ni kan tak pergi sembahyang Jumaat ataupun apa yang kisah hadis Sabtu kan. Hadis Sabtu tu yang yang apa yang kita akan ikam tu kan. Kisah Ashabus Sabt yang dilarang ditangkap ikam, lepas tu pergi buat juga kan. Dia pergi elok ikan tu buat satu perangkat. Lepas tu dia tak pergi tangkap hari Sabtu, dia tangkap hari selepas tu kan. Tapi perbuatan dia tu telah kira ingkar lah, melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas tu kan balik-balik ekor kan, keluar ekor, jadi kera. Kunu kiradatan khasiin kan. Jadi nak kata kalau umat dulu buat silap terus datang azab kan, serta-merta kan, maknanya terus datang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak kata kat sini tapi Allah kata orang yang innal ladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib. Bil ghaib maksudnya masa dia bersendirian. Okey, tengok ni. Dia kata bentuk manusia ni, dia kata amat berbeza dari bentuk yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama yang cerita pasal orang kafir tadi kan. Orang kafir yang apa? Yang masa kat dunia dia tak tu kan. Masa kat dunia dia mendustakan Allah kan. Langgar perintah Allah kan. Masuk neraka kan. Allah gambarkan macam mana keadaan di neraka. Kemudian bentuk manusia yang kedua iaitu Allah cerita tentang manusia yang takut kepada Allah ni. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Yakhshaw tu maksudnya yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata manusia yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khasyatillah, iaitu yang merasai takut untuk melanggar segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini syariat. Jadi mereka ini berhati-hati menjaga diri mereka. Adakah kan, maknanya nak kata orang yang ada khasyah ni, orang yang ada rasa takut kepada Allah SWT, dia akan jaga diri dia, akan berhati-hati dalam nak buat satu-satu benda kan. Sebab apa? Sebab dia takut dia terjatuh dalam sempadan yang telah dilarang oleh Allah SWT kan. Maknanya Allah dah letakkan batas-batas kan. Yang mana ada yang halal tetap halal, yang haram haram kan. Al-halal ada hadis kan, al-halal bayyin wal haram bayyin kan. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya mushtabihat kan. Antara haram dan halal tu ada yang syubhah. Jadi kat sini nak cerita tentang bagi orang yang nak menjaga kan, nak menjaga khasyah ni, orang yang nak menjaga hati dia, nak menjaga daripada tergelincir ke dalam sempadan larangan Allah SWT tu, dia akan berhati-hatilah. Dia tak akan ambil yang syubhah. Okey? Tu mungkin itu kena bincang dalam nantilah next time kita bagi bincang hadis pula. Hadis pasal halal haram kan. Jadi mereka yang nak menjaga hati dia supaya tidak maknanya tidak terjatuh dalam benda-benda yang terlarang oleh Allah SWT. Maknanya tak ambil benda yang haram, tak ambil yang terlarang kan. Allah kata tak boleh makan ni kan, tak boleh makan bangkai, tak boleh makan yang haram. Yang haram apa? Contoh daging babi ke, ataupun tak boleh minum arak ke. Tu semua tu yang terlarang. Okay? Jadi kat sini dia kata mereka inilah orang yang layak digelar sebagai muttaqin. Maknanya orang yang menjaga diri dia daripada terjatuh ke dalam sempadan larangan, maka mereka inilah yang digelar sebagai orang muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi macam mana lagi nak kata innal ladzina yakhshawna rabbahum tu. Jadi tapi bagaimana takwa sebenar sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Ayat tadilah, ayat dalam ayat yang berapa? Yang ke-12 kan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kan? Jadi kat sini dia kata
takut kat sini, takwa takwa cerita pasal takwa ni. Takut kat sini dia kata takut dalam keadaan ghaib. Takut ghaib. Ghaib ni takut kita ni ghaib ni benda tak nampak. Keadaan ghaib. Ghaib alam ghaib, alam yang tak nampak. Jadi kalau keadaan ghaib ni nak cerita keadaan yang ghaib tu maksudnya tak nampak Maknanya kalau saya duduk dalam bilik, orang kat luar bilik tak nampak dalam bilik. Macam tu lah. Itu ghaib lah tu. Maknanya saya duduk seorang kan. Maknanya orang kat luar tak nampak apa yang saya buat. Jadi takut dalam keadaan ghaib ni adalah dia kata tidak sama dengan takut ketika dilihat manusia. Kalau saya duduk ramai-ramai, tu bukan keadaan sendirian, bukan keadaan ghaib. Itu keadaan jahar kan. Maknanya kalau kita buat, contoh kita makan ke bulan puasa contoh kan. Kita makan di khalayak ramai. Tu tak ghaib tu kan. Maknanya kita makan terang-terang. Tu dah kena ni dah. Jadi nak kata kat sini dia kata ghaib tu maksudnya orang tak nampak kita buat apa kan. Okay. Jadi kat sini kata sama ada ketika dilihat oleh manusia atau ketika berada tidak bersama dengan dia kata takut ghaib tu tidak sama dengan takut ketika dilihat oleh manusia atau ketika berada di hadapan manusia yang ramai. Okay. Jadi dalam artinya semasa mereka berada bersendirian dan tidak dilihat oleh manusia, mereka juga takut dan bertakwa kepada Allah SWT. Okay. Maknanya sama ada masa ada orang ke, tak ada orang ke, sama je. Okay. Dia stay jaga. Okay. Jaga maknanya dia tak akan buat kan. Tak akan buat sesuatu yang terlarang. Di hadapan mata manusia dan di belakang mata manusia. Jadi ketika mereka bersendirian, okay, mau saya tak nak gerak. Ketika mereka bersendirian, mereka tetap juga bertakwa. Inilah dia kata sifat utama takut yang ingin dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, Allah kata Allah Taala ingin dari kita ialah takwa ketika ghaib kan. Jadi maknanya yang dipuji, yang di apa ni Allah kata yang Allah apa ni? Yang Allah cakap dalam ayat tu iaitu rasa takwa ketika ghaib tu. Maknanya ketika orang tak tengok. Jadi itu yang Allah sanjung, yang Allah puji. Allah kata orang yang macam ni, dia kata lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ajrun kabir, pahala yang besar kan. Ni kok. Okay. Jadi dia kata innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir kan. Maknanya kalau kita nak maghfirah, kalau kita nak pahala kan, maghfirah keampunan, pahala, ajrun pahala. Maghfirah maghfiratun wa ajrun kabir kan. Maghfirah keampunan, ajrun pahala. Pahala yang besar kan, ajrun kabir. Jadi dua-dua ni jadi kita kena jagalah, nak jaga diri kita supaya kita ni tak buat sesuatu yang kita kata melanggar perintah Allah SWT ketika orang tak nampak kita kan. Allah sudah tentulah nampak kan. Maknanya kita tak nak masa di khalayak orang ramai kita jaga tapi di belakang kan. Maknanya ketika kita bersendirian, ketika ghaib, maknanya orang tak nampak kita, maka kita tak jaga. Jadi sedangkan ketika ghaib ni lah Allah puji kan. Allah puji dan Allah janjikan bagi orang yang takut kepada Allah SWT ketika bersendirian, ketika orang tak nampak, maka Allah kata lahum maghfirah, bagi mereka keampunan dan juga ajrun kabir. Okey. Boleh faham Jadi sifat takwa yang kedua ini dipuji oleh Allah SWT iaitu ketika tidak melihat azab Allah kan. Ya. Setiap dari kita akan melanggar perintah Allah, tidak dibalas serta-merta atau dalam masa tersebut Allah SWT membiarkan kita terus menerus
sama ada ingin bertakwa ataupun tidak bertakwa. Inilah yang dikatakan takut ketika tidak melihat azab. Okay? Jadi pada hari ini, manusia yang bebas melakukan kebaikan dan melakukan kejahatan tidak dapat melihat azab dan pahala. Okay? Jadi maknanya janji Allah tu kita tak nampak terus. Dapat pahala, dapat azab kan. Maknanya benda tu tak dapat lihat kan. Tak dapat terus. Maknanya sekarang ni maknanya umat Nabi Muhammad SAW ni semua ditangguhkan. Okay? Pahala, azab ditangguhkan. Maknanya nanti hari kiamat baru kita nampak pahala-pahala yang kita buat selama ni kan. Jadi ketika itulah dia kata takwa yang dilakukan oleh manusia mendapat pahala yang tinggi dan juga benar-benar dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah Allah menyatakan keadaan begini akan mendapat keampunan dan juga pahala yang besar. Itulah maknanya nak kata suatu benda suatu perkara yang sangat sukar lah kan, sangat sukar untuk meletakkan diri kita ni di kedudukan takwa yang yang Allah sanjung kan. Kita macam mana? Memang satu ujian lah kan. Maknanya untuk kita nak berada di tahap yang kita kata taqwa Allah di saat tidak ada manusia. Di saat kita diuji kan. Kalau tak diuji tu mungkin relax lah kan. Tapi di saat kita diuji tu kita akan termuhasabah. Diuji dengan keletihan, diuji dengan apa lagi? Banyaklah ujian lain kan. Siapa lagi nak bagi contoh? Ada orang tak? Jauh masuk. Diuji dengan kesedihan. Diuji dengan kesedihan. Tapi biasa kalau diuji dengan kesedihan ni, dia akan mendekatkan. Maksudnya kita akan cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi di saat kita diuji dengan happy, diuji dengan kesenangan, tu kat situ susah sikit tu. Macam sekarang kan, kita sangat-sangat nak manusia puji tak? Betul tak? Kita suka kalau orang puji kan? Puji pakaian cantik. Cantiklah kau hari ni. Cantiklah kau tudung kau hari ni. Apa lagi? Cantiklah rumah kau. Cantiklah apa lagi kan? Ni orang perempuan kan? PA orang perempuan. Suka kalau dipuji kan? Tapi nak kata tapi kita okeylah kan? Okeylah puji tu alhamdulillah. Balik kan? Pujian tu balik kepada Allah. Alhamdulillah. Cuma kita kena ingat lah kan? Kita kena ingat yang ni sementara je. Kena buat macam tu kan? Ni pinjaman sementara je. Allah nak ambil bila-bila je. Bila-bila Allah boleh ambil kan? Maknanya nak kena ada lah benda-benda tu. Nak kena ada mindset tu. Yang kecantikan, keindahan, itu semua adalah sementara kan. Hanya kat dunia je. Dan Allah boleh bila masa boleh ambil benda tu. Tapi nak kata kat sini, ni benda yang tak nampak kan. Itu benda nampak. Benda nampak yang kita kata benda yang menjadi kayu ukur manusia kan. Kayu ukur dunia kan. Indah yang kita nampak dengan mata kasar tu adalah mengikut kayu ukur dunia. Kita kata neraca dunia, neraca langit, neraca bumi, bukan neraca langit. Yang neraca langit ni yang Allah puji, yang kita tak nampak tapi Allah puji. Yang tu yang susah. Kan nak buat sesuatu kita tak nampak dia punya imbuhan kan, pahala tu kita tak nampak. Tapi Allah puji sangat-sangat kan.
Macam contoh sedekah ke apa ke kan. Maknanya benda yang kita tak nampak dia tapi maknanya Allah sangat puji kan. Kenapa bila manusia tu dimatikan, dia tak minta balik ke dunia untuk ya Allah ya Tuhanku, mintalah aku balik ke dunia, aku nak perbaiki solat, aku nak apa lagi, nak betulkan hubungan kan, nak jaga mak, nak apa lagi kan, tak kan. Tapi balik ke dunia untuk bersedekah kan. Okay. Jadi nak katanya kat sini banyaklah kan yang apa ni, apa pergi kat situ. Okey dah, kita masuk kat sini pula. Kata pada hari ini, kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan keadaan begini akan mendapat keampunan dan pahala yang besar. Okey. Ni bagi orang yang tadi yang kita kata yang menjaga apa ni, khasyah dia apa ni, ketika ghaib tadi. Allah janji keampunan dan pahala yang besar. Susah ni. Okey, kemudian seterusnya kita pergi ayat yang ke-13. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bizatis sudur kan. Tak nampak saya pula. Jadi kenapa kat sini dikata lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal sesungguhnya orang-orang yang innal ladzina yakhshaw kan, orang-orang yang takut kepada Allah tadi tu dijanjikan dengan keampunan dan juga syurga, pahala yang tinggi atau pahala yang besar. Kemudian Allah kata wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bizatis sudur kan. Jadi ayat yang ke-13 ni nak cerita tentang, dia kata bukanlah nak cerita tentang hukum tentang halal haram apa. Tak boleh bercakap, kena bercakap perlahan, tak boleh bercakap jahar. Jadi kat sini sebenarnya sebab ada peristiwa yang berlaku di mana maknanya bukanlah dia kata ayat ni bukanlah dia nak suruh dia kata bukanlah sekadar ingin menyatakan bahawa adakah perlu kita menguatkan suara ataupun perlahankan suara ketika kita berdoa. Maknanya asirru qaulakum, maknanya rendahkan suara kamu. Awijharu ataupun kamu jaharkan, kamu terangkan suara kamu ataupun tinggikan suara kamu. Innahu alimun bizatis sudur, sesungguhnya dia maha tahu apa yang ada dalam dada-dada kamu kan. Jadi kat sini dia kata ayat tu bukan sekadar dia nak cerita apa-apa pun kamu berdoa minta doa dengan suara yang kuat ke, kamu berdoa dengan suara yang perlahan ke, Allah tetap dengar kan. Allah tetap dengar apa yang kamu minta tu. Kan kamu niat dalam hati je ke, Allah tetap dengar. Sebab apa? Sebab dia innahu alimun bizatis sudur. Jadi kisah ni dia kata ni ada riwayat dia kata walaupun memang terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa ayat ini ada kaitannya dengan bisikan si kafir masa zaman Nabi. Dia orang ni saja kan dia nak mempermainkan nak mengejek Islam tu, nak mengejek dakwah Nabi Muhammad SAW kan. Dia main bisik-bisik. Dia kata, maknanya dia kata Tuhan Muhammad ni bukan dengar kita cakap-cakap ni kan. Cakap macam itulah, maknanya dia bisik-bisik sama-sama dia nak mengejek Nabi Muhammad SAW kan. Jadi dia kata namun sebenarnya dia lebih dari itu. Katanya sebab tu maknanya ayat ni macam menjawab tuduhan lah, menjawab tuduhan kepada orang kafir yang mengejek mengejek Tuhan Muhammad kan, mengejek Tuhan Nabi Muhammad SAW yang kata kita bisik-bisik ni Tuhan ni bukan dengar kan. Jadi dia kata asirru qaulakum awijharu bih innahu alimu bizatis sudur. Okey. Bizatis sudur. Okey. Dia kata ianya lebih memberi gambaran kepada manusia bahawa kehebatan. Maknanya ayat itu bukan sekadar nak cerita kamu berdoa dengan kuat ke, kamu berdoa dengan perlahan ke, dia bukan sekadar itu. Tapi sebaliknya nak cerita tentang hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat apa? Sebab dia tu maha mendengar.
Elisa, yang tolong mute kan? Dia kata, kenapa? Salah slide. Sorry. Okay. Jadi nak kata gambaran kepada manusia bagaimana hebatnya Allah SWT ni. Allah tu maha mendengar. Dia mengetahui yang gaib. Maka dia maha tahu yang perlahan ataupun yang kuat kan. Cakap perlahan ke, cakap kuat ke, Allah tu maha mendengar. Dia maha tahu kan. Jadi keduanya ni iaitu adalah sama sahaja di sisi Allah SWT, sama ada didengari oleh manusia ataupun tidak. Allah tetap mendengar kan. Maknanya kalau bisik kan, kalau kita berbisik mungkin kawan kita tak dengar kan. Kita ada 3 orang, kita berbisik 2 orang, yang ketiga tak dengar. Tapi Allah tetap dengar kan. Sebab tu dah kalau kita baca dalam surah apa? Al-Mujadilah. Mana ni pembantu ni? Pasal Najwa tu ke? Najwa ya, tu. pasal Najwa. Jadilah ayat 3. Mujadilah. Okey. Mana? Ayat berapa? Ayat Okey, ayat 7. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa. Okey, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum kan. Jadi nak kata kat sini dia kata cakap perlahan ke, cakap kuat ke, manusia kalau cakap perlahan, kalau bisik mungkin manusia tak dengar tapi Allah setia dengar kan. Jadi nak kata Allah setia dengar tu kita tengoklah dalam surah Al-Mujadilah ni yang ayat 7 Al-Mujadilah ke Mujadalah ke ayat 7 yang dicerita tentang yang tidakkah kamu melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasah kan, tidak akan berlaku bisikan 3 orang kecuali Allah yang keempat. Tidak berlaku 5 orang kecuali Allah yang keenam, dan tidak sedikit tidak banyak dan kecuali Allah bersama-sama mereka. Okey. Jadi maknanya kita 4 orang Allah yang kelima, kita 3 orang Allah yang keempat, kita 5 orang Allah yang keenam, dan seterusnya lah kan. Jadi nak katanya bukan Allah tu bukan orang tapi nak kata Allah tu berada. Sebab tu dia kata ainama kanu, kamu berada di mana-mana je Allah ada kat situ. Allah dengar, Allah melihat, Allah mendengar kan. Jadi sebab tu kat sini dia kata nak kata itulah maknanya ayat ni nak asirru qaulakum awi jaharu, kamu rahsiakan ke, kamu jaharkan ke suara kamu tu, Allah stay innahu alimun bizati sudur. Alimun zati sudur. Dia maha tahu apa yang ada dalam dada-dada kamu. Okey. Jadi kat sini itu nak cerita gambaran kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Okey, dalam ayat tu. Kemudian dia kata Allah tidak mendengar seperti manusia. Okey. Jadi kalau fikir macam ni dia kata kalau kita nak ni tak sama pula kan. Maknanya Allah dengar tapi Allah tidak memerlukan telinga ataupun alat. Allah mendengar semua suara, kuat, perlahan, jauh, dekat, nyaring, apa sahaja frekuensi dan nada. Ianya tetap didengar oleh Allah SWT. Kita nak buat macam mana lagi? Tapi Allah boleh kan? Maknanya Allah boleh tahu. Okey? Jadi berbeza dengan makhluk. Ni nak cerita pula kan. Maknanya kalau nak cerita pasal dengar-dengar ni, berbeza dengan makhluk. Kita ni terbatas kan. Maknanya makhluk ni terbatas dia punya dia punya kemampuan lah kan. Kalau kita duduk bilik sebelah, dah tak dengar dah kan. Maknanya orang kita duduk dalam bilik ni, orang bilik sebelah tak dengar dah apa yang kita bualkan kan. Lepas tu kalau jauh kita perlu kepada alat pula kan. Alat komunikasi kan. Telefon, apa lagi? Banyaklah benda-benda kan. Kalau ramai kena speaker kan. Cakap-cakap letih penceramah ni kan, tak ada speaker. Nak meraung kan. Audiens ni ramai. Jadi nak cakap-cakap biasa mana larat kan. Sekejap dah 10 minit dah pensang dah. Nak katanya maknanya semua tu nak menunjukkan kelemahan, okey, kelemahan
makhluk yang terbatas kan. Maknanya dia perlu kepada alat, perlu kepada alat, perlu kepada sesuatu lah. Maknanya banyak halangan kan, banyak halangan dan banyak keperluan pula kan untuk memurnikan dia punya tu. Okey. Jadi bagaimanakah manusia boleh bersembunyi daripada Allah SWT kan? Jadi kalau Allah tahu, kalau Allah dengar, kalau Allah lihat, macam mana manusia ni nak sembunyi daripada Allah SWT. Jadi menyembunyikan apa sahaja dari Allah SWT tidak akan mungkin. Tidak mungkin berlaku. Nak menyembunyikan daripada pendengaran ke, nak menyembunyikan daripada penglihatan ke, itu tak mustahil. Jadi inilah dikata dia adalah pencipta manusia kan. Allah SWT itu adalah pencipta manusia. Adakah pencipta manusia ni tak tahu apa yang terlintas di fikiran ataupun hati apa yang diciptakannya kan. Maknanya Allah mencipta manusia, mestilah dia tahu kan apa keperluan manusia, apa yang terlintas, apa naluri manusia, apa yang diingini, disukai oleh manusia kan. Jadi dikata tidak mungkin dan mustahil. Maknanya mustahil lah Allah tu tak tahu kan. Contoh kalau kita kata kita ni, contoh ni dengan kemampuan manusia yang terbatas lah kan. Maknanya kalau kita kata tukang rumah kan. Tukang rumah dia akan tahulah keperluan rumah kan. Apa benda yang dia perlukan untuk membina rumah kan. Tapi jangan pergi tanya tukang paip pula kan. Tukang buat rumah ataupun tukang buat rumah kita nak tanya benda orang yang mahir tentang paip. Jarang kan orang mahir semua benda kan. Biasa tukang kayu dia tahulah pasal rumah. Kalau tukang paip dia tahulah pasal paip. Maknanya dia tahulah sikit-sikit yang lain tu, tapi maknanya nak spesifik, nak detail. Ataupun tukang elektrik kan. Elektrik dia tahulah, maknanya kalau kita suruh tukang yang serba boleh, yang tahu buat rumah, tahu pasang paip, tahu ni, dia tahu sikit-sikit tapi maknanya akan berlaku kecelaruan kan. Contoh maknanya tukang buat rumah ni kita suruh juga pasang elektrik kan. Maka akan adalah problem dia kan. Problem pasang pelak tak betul ke kan. Pasang pelak yang sepatutnya kena dua maknanya orang elektrik tahu lah kan. Dia pakai sambung-sambung je kan. Jadi macam bila ada masalah kita pun jadi pening. Kenapa jadi macam ni? Macam tak cukup power dan sebagainya kan. Jadi rupanya switch tu salah pasang kan, yang yang untuk on off, yang untuk dua one way dipasang untuk two way. Maksudnya two way tu maknanya dua tempat kan. Tutup sana buka sini. Jadi maknanya mesti kena, nak kata manusia ni terbatas kan. Kemampuan manusia tu terbatas, dia ada part-part je. Dia tak boleh nak tu semua. Sebab tu maknanya nak kata Allah ciptakan manusia ni saling melengkapi kan. Maknanya Allah kata dalam surah Allah kata inna ja'alnakum, dalam surah lita'arafu syu'uban wa qabaila. Maknanya Allah jadikan, Allah kata dijadikan manusia itu syu'ub dan juga qabail. Maknanya macam-macam kan, macam-macam jenis manusia ni. Ada kabilah dan ada puak yang pelbagai. Dia kata tujuannya adalah lita'arafu. Tu dalam surah Hujurat. Surah Hujurat. Inna ja'alnakum, inna ja'alnaka ayat dia 13 kejap. Okey, nak kata dengan keterbatasan kan. Ada orang yang mahir kedoktoran, ada yang orang mahir engineer, ada orang mahir apa lagi, guru kan. Maknanya masing-masing dia ada profession dia kan. Jadi dan nak katanya saling melengkapi. Kalau semua orang nak mahir belaka, nak tahu pasal medik, nak tahu jadi pening lah kan. Jadi pensang nanti. Jadi dia tak boleh nak fokus pasal rumah dia kan. Jadi sebab itulah maknanya
nak kata kita manusia dengan kemampuan yang terbatas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu semua kan. Sebab apa? Dia yang cipta kita. Dia yang khalik kita. Khalikul insan dan khaliku semualah kan. Dia mencipta dia mencipta manusia dan juga alam semesta ni. Semua yang ada di alam ini. Jadi sebab tu maknanya Allah tahu semua kan. Maknanya ada yang mati, ada yang pokok yang dah ni kan, pokok yang gugur, pokok yang tumbuh baru kan. Ada manusia yang mati, ada yang lahir baru kan. Maknanya itu semua adalah dalam kita kata pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala semua. Takbirkan Ustazah. Betul. Okey. Kemudian apa lagi dikata? Apa gunanya dia menciptakan sesuatu kemudian dia tidak mengetahui apa yang ada di dalam dada dan hati makhluk yang diciptakannya kan. Jadi mustahil lah kan. Buat apa Allah cipta? Buat apa susah-susah kan? Jadi Allah Maha tahu kan. Maha tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir kan. Inilah nak ceritanya tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Maha halus, latif, Maha halus. Artinya mengetahui sesuatu yang sangat halus dan kemungkinannya dikata tidak langsung diketahui oleh manusia dan juga makhluk yang lainnya kan. Maknanya nak kata sekecil-kecil benda Allah tahu kan. Mungkin kita rasa benda tu tak berguna pun pada kita. Ya apalah nyamuk kan. Nyamuk, lalat, bagi kita rasa benda tu macam serabut kan. Rimas kan. Macam itulah. Tapi sebenarnya ada dia punya function dia, ada kegunaan dia. Kenapa Allah jadi nyamuk? Kenapa? Jadi sebab kita tak kaji dia, kita tak tahu. Cuba orang yang kaji kan. Orang yang buat kajian dia tahulah kenapa ada nyamuk, kenapa ada lalat, kenapa ada ulat, kenapa ada apa lagi? Kok yang kita geli kan. Yang kita geli, yang kita apalah, ada siput babi lah. Ada apa ni, orang yang bertanang kan. Orang bertanang, ada siput babi, ada ulat, ada apa lagi, pacak, apa benda lagi. Banyaklah benda-benda yang kita kata mungkin benda tu kita rasa sebab ia tak berkait dengan kita, tapi sebenarnya dia memberi guna kepada makhluk Allah yang lain kan. Pada tumbuhan, pada apa lagi. Banyaklah benda-benda kan yang kita rasa tak berguna tapi sebenarnya dia akan memberi saham juga kepada dunia ni, kepada bumi ni, kepada tanaman. Kita tengok dia macam perosak tapi sebenarnya ada dia punya saham dia kan. Untuk kegunaan manusia juga kan. Nak hidupkan pokok bukan senang. Jadi baja kepada pokok bukan senang kan. Kegunaan manusia juga. Nanti kita nak oksigen kan. Siapa yang buat oksigen kan? Kita nak oksigen daripada pokok kan. Jadi yang memberi baja kepada pokok tu makhluk mana kan. Jadi sebab tu maknanya ada side-side yang kita tak nampak kebaikan dia sebenarnya ada kebaikan dia secara tak langsung kan. Okey. Sebab tu maknanya kena tengok dengan dengan penuh kasih sayang. Okay. Tengok makhluk lain tu dengan penuh kasih sayang kan. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia tu Allah jadikan, sebab tu Allah kata Allah jadikan semua yang ada di alam ni adalah untuk ketundukan kepada manusia. Semua tu nak khidmat kepada kita tapi kita tak nampak kat mana khidmat dia. Kita nampak dia menyusahkan kita je kan. Okey. Jadi banyak benda lah kita kena boleh tadabbur kan dengan alam tu supaya kita rasa oh Masya Allah, Allah ni hebat kan. Allah ni sangat-sangatlah kita kata sayang ke makhluk dia kan. Sayang ke manusia ni. Dia bagi tu, bagi ni kan. Maknanya buat salah pun tak marah. Baliklah kan. Kalau buat silap pun Allah datanglah. Minta ampunlah kan. Pintu taubat sentiasa terbuka kan. Maknanya Allah tak pernah tutup pintu dia kan. Jadi maknanya nak kata kat situ betapa Allah SWT ni sangat-sangat kita kata sangat-sangat Rahman Rahim kan. Okey. Nak lagi ke? Sikit lagi. Jadi kat sini dia kata kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala terus digambarkan di dalam ayat
ayat yang selepasnya kan. Jadi nak kata selepas daripada Allah cerita tentang kehalusan ilmu dia tadi tu, kemudian Allah SWT teruskan dengan tentang kekuasaan Allah SWT sebagaimana yang digambarkan dalam surah dalam ayat yang ke-15, iaitu Allah menceritakan tentang kehebatan Allah SWT dan penciptaannya, bukan sahaja mencipta langit dan bumi, bahkan setiap perkara. Ni yang kita cerita tadi kan, setiap perkara yang ada di langit dan juga di bumi disebut, diatur dengan teliti. Semuanya adalah akur dan tunduk untuk kemudahan manusia. Itu yang saya dah cerita. Saya dah cerita tadi. Maknanya semua yang Allah jadikan di atas muka bumi ni, semua tu adalah untuk kegunaan manusia, untuk tunduk kepada manusia. Kan? Maknanya pokok-pokok, tak kira lah pokok bunga ke kan, pokok bunga untuk keindahan manusia, sedap mata memandang. Lepas tu pokok apa lagi? Ada pokok sayur, ada pokok buah, boleh makan buah kan, pokok apa. Jadi semua tu semua ditundukkan kepada manusia. Tapi siapa yang membantu untuk menyuburkan tu makhluk Allah yang lain lah kan. Maknanya cacing, kita kata apalah cacing. Tapi cacing sebenarnya dia nak menggemburkan tanah untuk membantu suburkan tumbuh-tumbuhan. Banyaklah kan. Tumbuh-tumbuhan sayur lah. Maknanya pokok-pokok besar tak jadi buat cacing dia untuk gemburkan tanah pokok sayur. Okey. Kemudian seterusnya inilah dikata kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi ini mudah dilalui oleh manusia. Okey. Ni. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Okey. Dialah yang menjadikan bagi kamu bumi zalulan, maknanya tunduk, dan dia kata famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu mana-mana yang kamu suka, pelosok mana yang kamu suka, dan makanlah daripada rezekinya dan kepadanya lah dikembalikan. Okay? Jadi ini nak cerita tentang kemurahan Allah SWT, yang mana Allah menjadikan bumi ni mudah. Maksudnya mudah maknanya kita boleh kan, boleh berjalan je, boleh berjalan, maknanya dia tak adalah sampai sukar nak kena mendaki dan sebagainya kan, maknanya dia terhampar digunakan, ditembusi oleh manusia, maknanya boleh nak pergi mana semua boleh kan. Jadi mereka hanya perlu berfikir, menggunakan pemikiran diberikan oleh Allah SWT untuk mencipta alat-alat yang sesuai untuk perjalanan itu. Maka terciptalah, maknanya dengan kelebihan yang Allah beri kepada manusia, akal fikiran, maka terciptalah kapal terbang kan. Lepas tu terciptalah kereta, kereta api, apa-apalah semua-semua kan. Jadi semua tu adalah kenderaan yang memudahkan untuk manusia travel untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi itulah maknanya bila kita kalau orang biasa naik kapal terbang, boleh tengoklah kan keajaiban ciptaan Allah. Duduk di angkasa sana macam mana kan, kita berada di tengah-tengah awan tu kan, apa yang kita rasa kan. Itulah kita baca surah ni, kita akan rasa kan. Contoh ayat apa? Ayat selepas ni. Ayat yang cerita pasal burung kan. Kita pernah bincang kot cerita pasal burung, macam mana tu Allah jaga kapal terbang tu kan. Kalau burung boleh wayakbidna kan, maknanya Allah pegang kan. Kalau tidak burung tu akan jatuh. Kapal terbang pun macam tu juga kan. Bila kita naik kapal terbang, Allah pun jaga kapal terbang tu, yakbidna tu. Bukan pilot yang jaga kan. Pilot drive je kan, tapi yang jaga daripada tak jatuh tu Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi tu dalam ayat tu, ayat pasal burung tadi tu wa yakbidna sebab dia kata ma yumsikuhunna illa ar-rahman kan. Tidak ada yang pegang tu kecuali yang pegang kan, yang pegang supaya tidak jatuh kan, kecuali ar-rahman gitu. Okey. Jadi sebab itulah maknanya bila kita tengok alam ciptaan Allah SWT, kita mesti kena balikkan kepada kebesaran Allah kan, kehebatan Allah, supaya kita ni sentiasa memuji Allah, subhanallah kan, alhamdulillah, Allahu akbar kan. Maknanya supaya sentiasa keluar kan zikrullah tu kan, balik kepada Allah SWT, mengucap syukur kepada Allah SWT,
memuji Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maknanya nak kata itu sebenarnya itu iman kita nak cerita pasal iman kan. Macam mana kita nak melahirkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu kan. Bila lihat alam, lihat itu, lihat ini, subhanallah kan. Ataupun masya-Allah. Balik kepada pencipta dia Ustazah. Balik kepada pencipta. Dia yang mencipta. Alhamdulillah. Sakit pun alhamdulillah. Sihat pun alhamdulillah kan. Syukurlillah. Ada hikmah dia. Allah nak bagi pahala, dia bagi sakit. Nak uji kita kan. Kalau kita sabar dapat pahala. Tapi kalau kita merengek, merungut, habis pahala kan. Sakit tak baik-baik. Okey. Nak kata maknanya bila sakit tu Allah nak mendekatkan kita kepada Allah SWT kan. Okey. Jadi kat sini lah dia kata akhirnya manusia mencipta kenderaan laut, kenderaan darat, laut dan juga udara. Okey, tadilah maknanya untuk mendapatkan ni kan kemudahan untuk travel tu. Kemudian Allah suruh kulu mir rizqihi, makanlah rezeki-rezeki yang Allah tu kan. Maknanya semua tumbuh-tumbuhan yang Allah beri tu, Allah kata makanlah rezeki-rezeki yang telah kami tumbuhkan tu. Wa ilaihin nusyur. Tapi Allah ingatkan juga kepadanya lah akan dikembalikan. Maknanya Allah suruh duduk kat bumi ni, suruh berjalan, suruh makan apa saja yang dibenarkan, tapi jangan lupa yang kamu akan dibangkitkan. Wa ilaihi an-nusyur. Okey. Kak Su rasa cukup dah kot untuk ayat 15 ni. Nanti kita sambung lagi. Ada kesempatan insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, barakallahu fi Kak Su untuk perkongsian hari ni. Sedar tak sedar dah sejam lebih kan dengar surah Al-Mulk punya pengisian ni kan. Dia macam bila dengar tadabbur Quran ni selalu rasa apa perkataan tu? Refreshing. Bahasa Melayu dia apa menyegarkan. Rasa memperbarui satu benda kat dalam hati dah, macam tu lah. So dia rasa macam tak puas, nak dengar lagi macam tu. Benda-benda semua okey ke tu di petang Ahad ni? Kalau dekat Johor ni, saya kat Johor. Hari ni sebenarnya hari bekerja lah, tapi ambil off separuh hari untuk join QC benda-benda ni lah. Berjumpa dengan semua dia ada. Tadi sepatutnya saya jugalah yang buka majlis tapi ada masalah teknikal sikit. Kak Lisa take up. Terima kasih Kak Lisa, insya-Allah. Saya sendiri bila dengar apa yang Ustazah Su share hari ni, rasa bermula daripada ayat 12 tadi kan, rasa sangat ayat 12 tu kan ayat yang daripada, kalau saya ingat daripada kecil selalu dengar dah, kalau dengar mana-mana pengisian pun selalu sebut-sebut kan. Siapa yang takut kepada Allah dalam keadaan dia tak nampak pun Tuhan dia tu, dia dapat pahala paling besar kan. Tapi hari ni bila go through lagi rasa macam Allah sangat appreciate lah sebenarnya bila kita kenal Allah dan kita takut kepada Allah, sebab kita memang betul-betul tahu kekuasaan Allah yang memang boleh cover semua benda. Macam yang explain dalam ayat 13, 14, 15 tadi kan. So nak dengar lah juga sikit daripada benda-benda dapatan hari ni ke, ataupun kalau ada apa-apa soalan nak tanya ke. Ada ke? Tadi berapa orang? Ada 42 orang hari ni dekat dalam sesi. Tak ada yang nak berkongsi ke minggu ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak cerita sikit lah apa yang dapat dipelajari tadi ialah kita ni manusia selalu nilai orang daripada fizikal. Benda yang kita nampak saja. Tetapi Allah melihat manusia itu dari segi mata hati dia. Hati manusia tu.
Kita ni selalu tengok yang zahir, yang kita manusia, sifat manusia kan berbeza dengan Allah. Lihat manusia tu dari segi hati manusia. Jadi pengajarannya kita hendaklah dalam hati kita ni kena bersih lah kepada Allah. Jangan ada yang tak elok dalam hati kita. Kena sincere lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je lah ini. Masya Allah, jazakillah khair Bunda Nuridah untuk perkongsian dia. Ada lagi ke? Bunda-bunda lain yang nak kongsi cerita ke? Saya nak tambah sikit lah yang Ustazah Su share tadi kan awal-awal tu cakap pasal orang yang dah mati lah kan, bila jumpa dengan Allah tu Allah tanya kan, tak ada ke orang yang datang dekat dunia ajak kamu buat baik, ajak buat dakwah, kenalkan Islam semua. Lepas tu dia macam ada je, tapi itulah tak dengar, kita orang mendustakan Lepas tu dia cerita panjang. Last kali bila sampai ke-15 tu saya macam tersentak sikit lah bila dia kata ayat ke-14 tu, bila Allah kata dalam surah Al-Mu'min, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Takkanlah Allah yang tahu tu takkanlah Allah yang menciptakan tu dia tak tahu. Dia tu maha halus dan maha mengetahui. So Allah ni dia bukanlah kita ni, bukan kita je hidup atas muka bumi Allah ni kan, bukan manusia je hidup atas muka bumi Allah ni. Allah ni dia maha halus kan, Allahul Latif kan. Maksudnya setiap detik hati kita tu Allah tahu kan. Allah tu berada di antara kita dengan hati kita. Tu benda yang sangat ajaib lah kan. Nak kata, macam Bonda Nuridah tadi kata kan, kita tak boleh judge, kita kena cuba sincere kan, kena cuba ikhlas kan. Nak kata ni usaha kita nak ikhlas tu pun Allah tahu, sebab Allah tu dia Al-Latif, dia sangat halus. Halus macam mana pun kita tak tahulah macam mana halusnya Allah ni. Allah tu jugalah Al-Kabir, Allah jugalah yang maha besar, tapi Allah jugalah yang paling halus yang benda yang kecil-kecil tu pun dia nampak. Kalau lah ulat dalam tanah tu kan, cacing dalam tanah tu Allah boleh nampak. Maksudnya banyak lagi benda yang kita buat atas muka bumi Allah ni pun Allah boleh nampak kan, walaupun as simple as buat dekat rumah kan hari ni. Mungkin as simple as buang habuk je di atas meja tu pun Allah nampak sebagai benda tu sebagai satu ibadah kan, sebab kita nak membersihkan rumah untuk ahli keluarga kan. Saya macam tersentak lah sikit kan, sebab hari ni rasa macam malas lah nak buat benda kan. Tiba-tiba adalah orang rumah ni suruh lah guna nasi lah, buat tu lah, buat ni lah. Pagi ni kita rasa macam ya Allah susahnya nak ikhlaskan diri. Sebab hari Ahad kan cuti kan. Esok kerja nak kena hadap COVID lagi. Lepas tu memang sangat struggle lah. Tak goreng sebab ada orang hantar makanan. Rezeki. Tengah hari baru je nak masak, terus orang call. Ada kat rumah tak nak hantar makanan? Rezeki betul. Tapi nak katanya tu rezeki makanan, tapi kita ni. Kita yang malas dengan suami. Kan? Terus macam tersentak. Ya Allah, kalau aku ikhlas tu dapatlah pahala kan. So taklah masak nasi, gorenglah kerupuk. Betul tu. Bila Bonda Nuridah tadi cakap, sahabat kita Nuridah tadi cakap tentang hati kan. Benda yang paling halus, benda yang paling kita nak jaga tu adalah yang hati kita, kolbu kita tu. Maknanya kalau kita dapat maknanya gini, bila kita mendekati Al-Quran, bila kita baca-baca bagaimana Allah terangkan tentang neraka kat kita dia, bila kita baca ni macam dia meresap dalam hati kita. Makna tempat akhir kita ialah balik esok-esok dekat rumah Allah sana, dekat alam yang satu lagi tu. Jadi masa kita duduk kat atas dunia ni, makna kita kena senantiasa meningkatkan diri kita tu. Terutamanya kita bila duduk dalam keadaan majlis-majlis macam ni, secara tak langsung kita akan meningkatkan diri kita. Maksudnya sekarang ni kita panggil diri kita, kalau kita ni memang orang Islam, mukmin.
Kita dikatakan kita ni orang mukmin. Maknanya kita kena naikkan tahap kita tu. Daripada mukmin dia naik sampai last kali yang kita jadi apa? Mungkin Ustazah boleh tolong kot. Yang nak sampai ke tahap mukhlisin tu. Makna hati kita ni yang kita nak jaga, nak sampai ke tahap tu. Peringkat demi peringkat. Makna senantiasa kita nak membaiki diri kita tu. Makna hati tu lah yang kita kena jaga sekali. InsyaAllah kalau hati dapat dijaga, benda lain tu kita dapat kontrol lah, insyaAllah. Masya Allah, jazakillah khair juga Bunda Yasmin Kasam dan Kak Ijah tadi untuk apa tambahannya. Oh, ni Bunda Nurida Putih nak cakap ke? Unmute mic ni. Tak. Boleh nak tambah? Boleh. Boleh. Tadi ada Khadijah ada bercakap berkenaan dengan yang orang-orang kufurat tadi yang Ustazah pun ada explain yang dalam kita boleh tengok ayat daripada dia Allah lah dengan orang-orang kufur. Kalau ikutkan daripada yang amanya dah ada orang yang menyampaikan beritahu kebenaran, tapi at the end kita ni macam tak dengar juga, kita tak endahkan juga. Sebenarnya sebab Quran dalam ada. So dialog tu apa yang ada dalam Quran tu sebenarnya dah tunjuk dah apa yang akan jadi kita pada masa depan. Tapi bila kita bila baca tu bila kita baca ni tersedar di situ dah kejap. So bila kita terleka sikit kita dah tersasar daripada track kita. Maknanya kadang-kadang kita ni tak tahulah perkataan yang sesuai ke tak kan. Kita kena paksa diri kita lah. Kadang-kadang kita terlalai kejap benda. Tak apalah, kadang nak buat benda baik macam tak apalah. Sekejap lagi lah solat. Benda-benda macam tu kadang-kadang. Alah nak tengok ni kejap lah. Kadang kena paksa juga diri tu. Tak tahulah term yang terbaik ke apa. Paksa ke lawan ke. Supaya kita interact balik dalam apa yang hala tuju kita. Yang sepatutnya kita buat. Mujahadah. Itulah kadang-kadang benda-benda simple tu yang macam kita rasa benda tu kecil, tapi sebenarnya nak struggle nak lawan benda kecil tu memang rasa macam satu yang payah lah. Itulah Ustazah. Okey, insyaAllah. Tapi usaha tu sebenarnya usaha melawan tu sebenarnya dapat pahala dah kan. Jangan kita layan dah lah. Jangan layan kehendak. Mungkin ambil masa. Tapi kalau selalu, insyaAllah lah, selalu usaha, insyaAllah Allah bagi jalan. InsyaAllah Ustazah. InsyaAllah orang kata apa? Kalau kita nak buat benda yang baik tu, kita kena berada dalam circle yang baik lah. Maknanya persekitaran mempengaruhi kita untuk lagi ke depan dan di dalaman kita sendiri jugalah. Allah. Kena ni lah, take. Sebelum ni Siti Zubaidah ada join circle ni ke? Career Woman Tak ada. Ni adik saya yang kenalkan Rohani. Oh, Hani. Kakak. Tapi adalah join dulu. Tapi macam saya rasa macam sesi tu dia macam sesat lah saya rasa. Benda tu sesat. Kita nak mencari ilmu tapi di end macam tak betul pula apa yang dia ajar tu kan. So kita keep on mencari lah. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Selalu-selalulah mesej. InsyaAllah. Ustazah, mungkin kita boleh cakap sikit tentang mungkin saya lupa tapi saya terjumpa catatan saya ni kan. Kita semua adalah Muslim. Makna kita Muslim tu makna semua orang yang dilahirkan sebagai orang Islam tu kita panggil dia Muslim. Tetapi bila kita dah mula belajar dan kita mula mendalami Islam, maknanya kita meningkat kepada tahap kedua, itu kita jadi mukmin. Mukmin ialah orang-orang yang dah mula macam tahu tentang Islam. Dia mula mendirikan solat, dia mula bersedekah. Tetapi lepas tu bila dia menjaga hubungan dia dengan Allah, dengan sifat hati dia,
dia akan naik ke tingkat ketiga dinamakan mukhlasin. Dan akhir sekali muhsin. Daripada muhsin kemudian dia akan jadi yang paling tinggi ialah mukhlasin. Dia kata bila orang sampai ke darjat mukhlasin tu, masa itulah sifat yang hati tu tidak boleh diganggu oleh syaitan. Kalau muhsin tu maknanya kalau kita memberi sedekah ke apa, makna syaitan boleh bermain-main lagi dengan hati kita. Muhsin tu. Tapi bila kita nak sampai ke tahap paling tinggi tu ialah mukhlisin. Maknanya masa tu syaitan pun dah tak boleh ganggu sebab semua benda tu kita buat ikhlas sebenar-benar lillahi ta'ala. Cuba Ustazah explain sikit tentang tu, tahap-tahap keimanan seseorang tu. Saya tak pastilah pula Cuma yang mukhlasin tadi tu, yang syaitan tak ganggu tu cuma nabi-nabi je kan? Ya. Dia ada mukhlasin, ada mukhlisin. Itu yang paling tinggi, betul. Tapi itulah maknanya nak katanya memang kena senantiasa mujahadah tu kena sentiasalah. Maknanya usaha untuk melawan tu kan. Memanglah iman kita ni ada tahap-tahap dia. Tapi kalau seandainya kita tak menjaga kita punya sebab syaitan ni lagi kuat kita mujahadah, lagi kuat dia punya ni kan. Maknanya betul. Lagi kita nak buat baik, lagi dia kuat dia punya pasang perangkap dia tu. Maknanya tapi sebenarnya bila lagi kuat kita mujahadah, lagi kuat syaitan tu, sebenarnya pahala makin besar. Pahala kalau kita berjaya, pahala tu makin tinggilah Allah bagi kan. Jadi sebab tu dekat sini nak kata kita kena ingat syaitan tak pernah berhenti kan. Dia tak akan sebab dia akan usaha walau macam mana pun dia akan usaha untuk jadikan kita ni sebagai pengikut dia. Sama-sama masuk neraka sama-sama dengan dia kan. Lepas tu jadi tapi nak katanya kat sini tu yang kita pernah cerita kan. Syaitan ni dia sebagai alat kan. Ingat tak? Alat untuk menguji manusia kan. Allah datangkan syaitan tu untuk menguji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kan. Jadi kalau tak ada syaitan, apa yang nak uji kita? Jadi sebab itulah maknanya semua tu berlaku dengan sebab musabab kan. Adam diturunkan daripada syurga ke dunia kan. Semua berlaku dengan sebab musabab kan. Maknanya makan buah khuldi semua tu jangan salahkan Adam lah. Sebab memang tujuan asal Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam tu adalah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi kan. Jadi asbab je lah makan buah khuldi tu maka jatuhlah ke dunia kan. Tapi nak kata ujian tu untuk untuk manusia juga. Tu Allah datangkan syaitan tu, datangkan iblis tu untuk menguji manusia. Dan nak kata memanglah sangat susah kan. Takut pula nanti kalau kita rasa iman kita dah sampai ke peringkat mukhlasin tu, kita pun dah stop menjaga kan. Maknanya nak kata mujahadah tu kena berterusan. Maknanya usaha untuk melawan tu kena berterusan. Dan kita kena minta selalu daripada Allah SWT supaya Allah jaga hati kita daripada diseleweng ataupun dikacau lah kan. Dikacau oleh syaitan ni. Sebab tu maknanya memanglah macam Zubaidah cakap tadi tu, pentingnya persekitaran kan. Maknanya kita kena cari environment yang membantu. Contoh kalau kita di sekolah kan, maknanya kita kena cari environment yang boleh membantu kita untuk mengelakkan daripada terlibat dalam gosip-gosip ke kan, ataupun benda-benda yang tak menambahkan iman dan sebagainya kan. Jadi maknanya kena cari orang kan, kena cari kawan yang boleh kita buatlah kan tadabbur bersama ataupun buat mengaji bersama dan sebagainya kan. Jadi maknanya nak kata sebab kadang-kadang dia dapat membantu juga kan. Maknanya mungkin lepas ni sister-sister boleh plan lah kot untuk yang muda-muda sikit ni. Jadi macam buat kalau dah habis PKP nanti boleh buat rehlah family. Macam mana kan kita nak jumpa-jumpakan anak-anak kan, terutama anak-anak kecil-kecil kan. Supaya maknanya kita nak melahirkan suasana yang boleh membantu tu untuk penerusan
tarbiyah kan. Kita kata tarbiyah lah maknanya nak mendidik jiwa kita ni kepada balik kepada Rabb kan, supaya kita ni ikut track yang betul kan, nak balik kepada siratal mustaqim tu. Jadi kita tak naklah dengan gangguan-gangguan yang kacau bilau ni yang boleh merosakkan akidah dan sebagainya kan. Jadi sebab tu maknanya kat sini kita kena kita kena selalu kita yang kena mencari kan. Maknanya kita jangan mengharapkan orang. Maknanya kalau kita bergantung pada manusia memang kita akan rasa down kan, tapi kalau kita mengharap daripada Allah SWT, Allah akan datangkan pertolongan tu melalui tangan-tangan gaib kan. Tangan-tangan gaib yang kita tak tahu kan. Sebab tu maknanya kena minta selalu pertolongan daripada Allah SWT supaya Allah bimbing kita, Allah datangkan pertolongan, Allah bagi jiran yang baik, Allah bagi kawan yang baik dan sebagainya yang boleh membantu untuk untuk menjagalah family kita dan sebagainya kan, supaya kita berada dalam penjagaan Allah lah, insya-Allah. Okey. Satu lagi Ustazah, yang paling best sekali motivasi daripada Allah ialah bila kita baca Quran, kita faham satu perkara, Allah melihat kita pada saat akhir kita. Maknanya Allah menilai kita di akhir-akhir kita ni, bukan Allah tengok daripada depan tu. Maknanya di akhir usia ni kita banyak dah menjalankan usrah, banyak mengaji, maknanya semua tu Allah sedang ambil kira di saat usia kita yang macam ni. Betul kan Ustazah? Tu macam satu motivasi untuk kita semualah, insya-Allah. So apa yang berlaku dulu-dulu zaman-zaman, maknanya kita tak perlu nak tengok yang depan yang sudah berlalu tu, tapi kita keep on tengok apa yang akan datang ni, yang kita terus pijak kaki kita bersama-sama, bersama-sama untuk menuju ke syurga Allah. Tu macam tu, insya-Allah. Jangan pandang ke belakang. Betul. Betul. Okey, insya-Allah. Minta supaya Allah luruskan yang depan tu. Insya-Allah. Okey. Masya-Allah, bersemangat rasa dengar bonda-bonda punya feedback untuk hari ni kan. Saya sendiri rasa macam bersemangatnya untuk teruskan cari dia mula-mula dia last part tu dia seorang dia kena cetuskan something, baru orang lain kan berbunyi. Dia biasa kan lepas habis tu semua diam je, tak tahu nak start kat mana. Tapi kalau ada cetusan, lepas tu dia marak lah. Orang yang mula-mula tu dapat pahala besar. Sebab dia Isal. Tadi kan Bonda Noridah yang dah start mula-mula dengan hati. Pelopor, pembuka bicara. Besar pahala tu. InsyaAllah. Semoga semua orang pun dapat pahala juga. Amin. Lepas-lepas ni ramai lagi kot, insya-Allah memberanikan diri walaupun sepatah. InsyaAllah jumpa juga benda-benda yang lain. Ada apa-apa lagi ke? Kak Soy apa-apa lagi ke nak tak ada? Okey lah, sekarang pun dah pukul 4, insyaAllah. Benda-benda lain ada apa-apa lagi ke? Nak share ke? Kalau tak ada, kita tutup dulu sesi hari ni. Semoga semangat masih bara-bara kan untuk jumpa lagi setiap minggu lepas ni, insyaAllah. Jadi kita tutup dulu sesi dengan tazkir kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair semua bonda-bonda yang hadir. Barakallahu fiik Ustazah, anak-anak semua. Barakallahu fiik semua.